Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Rabu 2 hari bulan 2 22. Sebab tu ramai orang menikah hari ni kabarnya. Nak ambil tarikh 2. Boleh hanuk dia kembar 2 kali tak? Baik, bersamaan dengan 30 Jumadal Akhirah 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, kitab ni ada 2 versi. Yang warna hijau ni, kulit warna hijau, muka surat 141. Yang kulit warna satu lagi tu muka surat 132. Tu hak dia panggil hak naskah versi lama. Hak dia baru ni dia jauh besar sikit tulisan, jadi muka surat dia 141. Tajuk perbincangan kita tentang ma yusannu lisami'il azani wal iqamah. Tu dia punya tajuk, perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh orang yang mendengar azan dan iqamat. Kita dengar azan, apa kita nak buat? Kita dengar iqamat, apa yang kita nak buat? Ada orang kata dengar azan pakat buah. Itu kerja syaitan nama dia. Itu pengikut syaitan. Yang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar lain. Mari kita belajar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan, dalam bahasa Arab kata wasunna lisami'iha sama'an yumayyizul huruf, dan disunatkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah dengan pendengaran yang dapat membezakan huruf-hurufnya. Makna kita dengar tu bunyi suara molek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau kita bunyi jauh, tak tahu ke apa, bunyi berdaun ya, nak jawab macam mana? Yang maknanya kita dengar dengan pendengaran yang jelas, maka kita kena jawab. Kalau tidak dikira sebagai mendengar azan di sini. Jadi kalau kita tak dengar betul-betul, maka kita dikira tak dengar azan. Bila tak dengar azan, tak sunatlah kita jawab. Maka tidak kena menjawab bila tidak didengarkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh syekh kami, pelajar-pelajar tanda. Kalau Malibari kata syekh kami, maknanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada pensel pelajar tu, kena tulis. Hendaklah ia menjawab walaupun ia tidak dalam keadaan berwudu. Jangan kata, kenapa tak jawab azan? Saya tak ada wudu. Lah, jawab. Walaupun tidak ada wudu, kita kena jawab. Atau ia berjunub. Boleh jawab juga. Atau dalam haid, jawab. Orang dalam haid tak lagi solat lah, tak boleh solat, jawab juga? Jawab. Lain pula pada pendapat Syekh Subki berkenaan yang 2 itu. Yang ini Subki kata, orang junub dan haid hendaklah tidak menjawab azan kerana dimakruhkan bagi mereka itu. Subki kata tak. Tapi Ibnu Hajar kata jawab. Rugi kalau tak jawab, sebab ini sunnah. Atau orang yang sedang beristinja, dia tengah duk buang air, jangan jawab azan. Tunggu keluar dulu tandas baru jawab. Apa yang zahir seperti kata-kata muazzin dan orang iqamah. Kita kena kata seperti muazzin kata. Muazzin kata apa? Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar. Ikut sekali. Kan? Jangan muazzin kata Allahu Akbar, kita duk cumik kawan. Mari sini. Lah. Itu jawapan digoda oleh syaitan nama dia macam tu.
Bila tidak ada dalam azan, dengar syaratnya, dengar ni. Bila tidak ada dalam azan dan iqamah itu, apa dia ditulis lepas pada itu? Mana pelajar nak silap mata? Apa dia tulis? Kita apa dia tulis? Tidur toyo dawara. Pangkah. Mana ada orang azan sambil tidur? Telur tulis. Ini kita kena maklumkan penerbit. Bukan tidur, telur tulis. Da tukar jadi lam. Bila tidak ada dalam azan dan iqamah itu telur, ia mengubahkan makna keduanya. Kalau dia azan telur, alo cuba nak jawab tak? Mungkin nak jawab alo juga lah. Jadi orang nak jadi muazzin ni jangan duk telur. Kena sebut betul-betul kan? Jangan tulis telur. Jangan kata, ada juga muazzin tidur ke? Bukan muazzin tidur, orang lain yang tidurnya. Itu salah cetak. Dalam bahasa Arab kata illam yalhana lahnan. Lahan tu makna telur. Orang panggil sebutan yang tak betul. Itu makna lahan. Yakni makna kalimah-kalimah dalam azan dan iqamah itu hendaklah betul. Kalau dia sebut tak betul, jangan ikut tak betul tu. Kita kena sebut betul. Maka hendaklah orang yang menjawab azan itu menyebut jawabnya tiap-tiap kalimah selepas habis kalimah itu oleh muazzin. Jadi kita setiap patah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tunggu habis azan baru nak kamu semua. Tak. Setiap kalimah jawab. Ataupun iqamah. Sehingga tarji'. Dia kata tarji' walaupun ia tidak mendengarnya, elok kita kata juga sekali dengan muazzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita buat. Itu elok juga. Dan kalau seorang itu mendengar sebahagian daripada azan, kita mari separuh dah baru kita dengar. Contohnya kita dalam perjalanan dengan kereta, siapa-siapa dekat masjid, bunyi hayya 'alas salah. Kita nak jawab dari mana? Dari awal ke dari sini? Dan kalau seorang itu mendengar sebahagian daripada azan, hendaklah ia menjawab azan itu dan juga menjawab bahagian yang ia tidak mendengarnya. Mana kita ambil awal lagi jawab, baru lengkap sempurna. Dia kata walau sami'a ba'dal azan ajaba fihi wa fi ma lam yasma'hu. Tarik daripada undur daripada belakang. Sekalipun setelah selesai dan kalau azan dilakukan berkali-kali oleh beberapa orang muazzin, hendaklah ia menjawab kesemuanya. Contohlah kita kata kita duduk di taman ni, keliling taman kita tu ada 3 surau. Sini surau, sana masjid. Kita nak jawab yang mana? Yang mana kita nak jawab? Kalau jawab semua, kalau serentak macam mana mau jawab? Tengok kita. Lepas ni kita hurai. Dan kalau azan dilakukan berkali-kali oleh beberapa orang muazzin, hendaklah ia menjawab kesemuanya. Sekalipun setelah selesai sembahyangnya. Misalnya, ia telah mendengar azan. Azan pertama di masjid ni kita dengar, kita jawab dan kita solat. Lalu sembahyang. Kemudian yang lain pula azan. Mari pula kumpul yang lain, nak sembahyang, dia bel pula, azan pula. Kena jawab juga. Dan ia mendengar dalam ia duduk solat. Kita tengah solat, tak boleh jawab azan, tapi orang azan, maka selepas ia sembahyang, ia menjawab pula azan yang baru didengarnya itu, walaupun ia sudah sembahyang sebagai bagi waktu tu. Mandala kita ni kata, kita jawab juga azan tu, walaupun kita dah solat, tapi orang ni azan yang kedua ni, kumpulan yang kedua nak solat, azan, ingat azan juga. Tetapi ni kita jelas.
Wa yukrahu, dan dimakruhkan tidak menjawab azan yang pertama. Dan mafhum, makna mafhum dipahami daripada ayat kata-kata ini ialah tidak makruh tidak menjawab azan yang lain dari yang mula-mula. Maknanya kalau kita tak jawab azan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak makruh lagi, sebab kita telah menunaikan tanggungjawab azan yang pertama dan kita telah hadir solat. Para pelajar, tulis tepi kita, yang menjadi tanggungjawab kita jawab azan kalau serentak. Ia ni kalau orang panggil bergili-gili kan, sudah ni mari ni. Tapi kalau serentak dia jawab yang mana satu? Kita ada 4 surau. Yang ni kita nak jawab mana? Tapi kita kenal lah. Ini muazzin surau Hidayah. Ni muazzin surau Iman. Ni muazzin surau apa kita kata? Surau Islah. Yang ni muazzin Pondok Sungai Durian. Kita nak solat di mana? Di masjid pondok. Kita jawab di mana, di muazzin masjid yang kita nak solat. Tulis itu. Sekiranya azan serentak, maka kita jawab azan yang tepat yang kita nak solat. Sebab kita nak pergi situ. Masalah yang kedua. Ni tak ada dalam kitab ni, tulis, pelajar tulis. Kita tambah supaya lengkap perbincangan. Masalah yang kedua, azan dalam radio. Kita duduk rumah kita dengar azan radio. Radio tu kat mana? Di mana ke azan dalam radio? Tak tahu di mana. Siapa muazzin? Azan yang tahu bila, maka tidak disunatkan kita jawab. Sebab yang sunat kita jawab ni yang live. Live mana? Kalau kita kata radio ni kata azan ni live daripada masjid negara sekarang, jadi kita jawab. Sama juga dengan doa. Kalau orang berdoa live macam ni, mungkin boleh kita aminkan. Tapi kalau kita doa rakaman, tak payah amin. Itu kaedah dia. Tulis, azan rakaman tak payah jawab. Tapi kalau azan live, kita jawab. Tamatlah kita. Masuk pada masalah baru pula. Kita tengah baca Quran, orang azan. Macam mana nak buat? Dan hendaklah orang yang mendengar azan itu memotongkan bacaan Quran, zikir dan doa bagi menjawab azan yang didengarnya itu. Kita tengah baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita habiskan ayat tu, break, jawab azan dulu. Nanti lepas azan sambung balik. Ataupun lepas azan solat sunat qabliyah, kemudian sambung balik. Jangan berlawan dengan Bilal. Kan? Sebab likulli maqamin maqal. Sekarang ni waktu ibadat kita sekarang apa dia? Bila orang azan, ibadat kita apa? Menjawab azan. Baca Quran ibadat, kita kata na'am. Sahih, baca Quran tu ibadat. Tapi waktu sekarang hak menjawab azan. Itu sunnah. Quran malam nanti boleh baca. Betul tak? Ada orang azan pukul 12 malam. Orang migau ada lah. Jangan dengarkan cerita kita cerita bila apa itu? Bila mengamuk. Kau tak ingat cerita? Ingat? Kena ingat cerita tu. Nanti sekali-sekala orang kampung tak mari, azan lah pukul 10 pagi. Kita tengah berdoa, orang azan, berhenti, jawab. Dan dimakruhkan. Tulis ini masalah baru pula ni. Waktu tak boleh jawab azan, makruh. Tulis tajuk dia. Dan dimakruhkan menjawab azan bagi orang yang sedang melakukan jima. Sudah dulu. Jangan duk main ayat al-salah ni. Dan sedang qada hajat. Dia duduk dalam tandas, orang azan. Allahu akbar, bunyi dalam jamban. Allahu akbar lah. Mu ketuk itu dia, jangan khabar weh. Dalam tandas orang tak buat kerja. Dalam bilik tandas, bilik tempat buang air. Kalau kita duduk dalam kawasan mandi macam dekat kolah tu, tak apa. Itu boleh. Tempat ambil wuduk kita kan ada kolah. Betul tak? Dalam bilik air tu. Boleh tu. Hak tak bolehnya dalam bilik kecil. Tempat mencangkung tu. Itu tak boleh.
Apa? Jangan tengok duk buat air jangan jawab azan. Kalau orang salam jangan jawab. Orang salam. Assalamualaikum mak. Muduk terduk cakap dalam tanda. Waalaikumsalam. Boleh. Jangan. Nak jawab aja nak. Gitu ya sudah. Nah, kalau orang panggil kita ketuk-ketuk pintu kau. Jangan boleh lah isyarat. Bila dia nak jawab azan, bahkan hendaklah mereka berdua itu menjawab azan itu selepas selesai daripada menunaikan hajat keduanya. Jadi bagi orang dalam tandas, bila selesai azan, selesai qada hajat, keluar tandas baru jawab. Seperti demikian juga orang sembahyang, bila masa selangnya tidak lama. Maknanya lepas kita tengah duduk solat, orang azan, solatlah sampai sudah. Bila habis kita sudah solat, Assalamualaikum, kita pun jawab azan. Boleh. Lain pula dengan orang yang berada dalam tempat mandi. Tempat mandi, tulis itu. Tempat mandi, ada setengah rumah sekali je yang bilik mandi kecil, tempat buang air situ juga. Nah, mandi juga aja tak boleh. Tempat mandi ni maksudnya macam zaman dulu dipanggil hammam. Hammam ni bilik mandi suku, bukan tempat buang najis. Itu boleh jawab. Macam bilik kita lah, bilik air sekarang ni, bilik air masjid tu yang ada koloh kat luar tu, itu boleh. Masuk dalam bilik kamar kecil, itu tidak boleh. Yakni tidak makruh menjawab azan bila berada dalam tempat mandi, tidak makruh. Juga tidak makruh orang yang pada badannya ada najis. Dia kena najis tubuh kita ni, kotor. Tapi orang azan, boleh dia jawab, tak ada masalah. Sebab kita bukan nak solat lagi, lepas jawab azan kita pergi mandilah. Yakni boleh ia menjawab azan lain daripada orang yang ada najis pada mulutnya. Kalau najis di mulut tak sesuai kita tu Allahu Akbar, mulut di lah. Sabar. Kalau ia dapati apa yang boleh ia menyucikan najis dengannya, jadi kalau tak ada benda nak cuci dia ni. Adapun orang yang najis mulutnya, makruh ia menjawab azan kerana najis itu. Tetapi selepas ia membersih mulutnya daripada najis, bolehlah ia menjawab azan asalkan masa senggang itu tidak lama antara membersih mulut dan azan yang didengarnya. Mana mulut kita ni puah makan kita pergi basuh dulu siap-siap, kita jawab azan. Habis kalau mulut orang merokok macam mana? Rokok ni najis ke tak najis? Awal jawab dia, rokok najis ke tidak? Klik ayat Kaabah, najis bah, jangan duk isap kau ni. Jadi orang isap rokok pergi koma dulu, baru jawab azan. Sudah dah lah. Cari balah mula lagi ni. Baik. Menjawab azan, ni. Tulis kita cara menjawab azan. Cara menjawab azan, kaifiat dia. Menjawab azan dan iqamat itu ialah dengan menyebut kalimah-kalimah yang disebut oleh muazzin. Muazzin itu mana orang azan dan iqamat, itu dipanggil muazzin. Jadi bila dia kata Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sama juga. Dalam hadis yang sahih Nabi kita bersabda, "Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul muazzin." Bila mu dengar, mu kata seperti muazzin kata. Illa, kecuali apa? Kecuali pada hayy alat atau hayy alataini. Letak bagi. Melainkan jawapan bagi kalimah hayy alataini. Mana baris awal? Tak berbaris dah, tak ada pensel. Hayya itulah. Yakni hendaklah dia menggunakan kalimah hauqalah. Tulis ni anak, hauqalah tu makna apa? Makna hauqalah. Maknanya
hayy 'alataini, bila muazzin kata hayya 'alas salah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Setakat tu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada tambahan saja. Maknanya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tak ada tenaga nak pergi masjid ni kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Kita minta Allah Taala bantu kita untuk berangkat pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Kalau tak pergi masjid pun, orang perempuan contoh nak solat di rumah, lambat juga dia. Tapi kalau Tuhan angkat dia, cepat. Nak pergi ambil wudu, solat. Ni tidak last minute. 10 minit lagi nak asar, tu tak payah lagi. Pening. Jadi kita hayy 'ala. Mana kita kata, ya Allah, bantulah aku untuk menunaikan solat di awal waktu. Kalau bagi kita orang lelaki yang sihat walafiat ni, di masjid contohnya. Perempuan-perempuan pun yang tak ada masyarakat di masjid, alhamdulillah. Maknanya dua tempat tu kena jawab apa? Jawab apa? Hayy 'alataini, jawab la haula wala quwwata illa billah. Maknanya tidak ada kekuatan. Tengok terjemah dia. Tidak dapat mengelak daripada maksiat, tak dapat nak angkat punggung pergi masjid menunaikan solat melainkan dengan izin Allah, dan tiada daya upaya untuk melakukan ketaatan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita letakkan pengaduan kita kepada siapa? Kepada Allah, biar Tuhan bantu. Kalau Tuhan bantu, dapat pergi masjid tak kita? Pak, kalau Tuhan tak bantu, boleh pergi masjid, boleh kata berzikir, masjid tak boleh pergi. Nah. Dan hendaklah ia bertasdik. Boleh, hendaklah ia bertasdik. Apa dia bertasdik? Yang belajar, apa dia makna bertasdik tu? Tengok kitab. Hendaklah ia bertasdik, yakni berkata sadaqta wa barirta. Bila? Ketika muazzin kata as-salatu khairum minan naum, solat lebih baik daripada tidur. Betul ke tak betul dia kata tu? Betul. Jadi kita pun kata sadaqta wa barirta, maknanya engkau benar dan engkau melakukan kebaikan. Tulis itu. Jawapan ini tidak ada dalam sunnah. Tanda. Jawapan ini tidak ada dalam sunnah. Hai Nabi kata dalam hadis ni, dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, apabila kamu dengar muazzin kata, mu kena kata misla ma yaqul, seperti muazzin kata. Jadi eloknya kita kekalkan juga. Bila muazzin kata hayya 'alas salah, apa dia? As-salatu khairum minan naum, kita jawab apa? Jawab apa? As-salatu khairum minan naum. Lepas tu kalau nak tambah ni, bolehlah. Maknanya ini tu bukan mari daripada sunnah Nabi. Tak ada dalam sunnah. Nabi suruh tukar yang ni. Hak Nabi kata, mu kata seperti muazzin kata. Muazzin kata apa? As-salatu khairum minan naum. Kita pun as-salatu khairum minan naum. Selesailah masalah kita. Ikut sekali dengan dia juga. Itu hadis yang sahih. Adapun baca ni sadaqta wa barirta ni tidak ada dalam sunnah. Cuma ulama fiqh kata eloklah kita jawab sebab dia tu baik. Tapi kalau kita kekal kalau Nabi ajar, lebih baik. Betul tak? Jadi kalau orang jawab, jangan duduk kelahi lah. Yang pentingnya kita nak maklumkan kepada jemaah bahawa bacaan ini tidak ada dalam riwayat hadis. Itu je. Maknanya, engkau menjadi ahli bagi kebaikan, yakni kebaikan yang banyak, bila muazzin bertaswib, yakni bila dia kata, as-salatu khairum minan naum. Dan hendaklah ia mengucap pada waktu orang iqamat, ia mengatakan qad qamatis salah. Apa kita ucap? Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Letak baris tu. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Semoga-moga Allah Ta'ala mendirikan salat sembahyang. Allah Ta'ala kekalkan orang yang mendirikan salat ini
dan menjadinya kekal, dan ia menjadikan hamba, jadikan saya ini dari kalangan orang-orang yang soleh. Yang ni pun sama juga, pelajar tulis. Tidak ada ini bacaan ini dari sunnah Nabi SAW. Tulislah, tidak ada dari sunnah. Jadi kalau tak ada sunnah tu, kalau kita tak baca tidak jadi masalah lah. Sebab tak ada sunnah di itu tu. Yang bacanya kalau boleh kekal, kekal lah. Baik, tamatlah kita. Bacaan apa tu? Bagi orang yang mendengar azan, itu kita kena jawab. Kesimpulannya, tanda pelajar. Kesimpulannya, yang sahihnya Nabi sebut, apabila kita dengar azan, kita kata seperti muazzin kata, kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Adapun yang tambahan ketika taswib, ketika iqamah itu tidak terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah pula pada tajuk ma yusannu, perkara yang sunat. Tulis tajuk. Perkara yang sunat dilakukan oleh muazzin dan orang yang muqim, orang yang iqamat, dan orang yang mendengar azan dan iqamat. Maknanya sunat bagi orang yang melakukan azan iqamat dan orang yang mendengarnya selepas azan. Kita nak buat apa? Tengok. Tulis belajar. Tajuk tu kena jelas, baru kita jelas. Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang daripada muazzin. Apa dia muazzin? Orang azan, orang yang iqamat, dan orang yang mendengar muazzin, mendengar azan dan dengar iqamat supaya berselawat. Selawat apa tu? Supaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas habis azan dan iqamat. Yakni selepas selesai tiap-tiap satu daripada keduanya, walaupun lama senggang masa antara keduanya, yakni antara azan dan iqamat itu, dan kalau tidak maka cukuplah bagi keduanya itu, yakni bagi azan dan iqamat bila senggang masuk antara keduanya lama, dengan satu doa. Ya gini pelajar, mula-mula kita jawab azan. Hadis ni dalam Sahih Muslim, tanda pelajar. Mula-mula waktu azan jawab. Bila muazzin selesai, la ilaha illallah, kita baca apa? Baca apa? Selawat. Tengok itu tulis kitab. Selepas azan selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kalau boleh habiskan sampai innaka Hamidum Majid, comel. Selepas daripada selawat, kemudian hendaklah tiap-tiap orang dari mereka itu berdoa. Hendaklah dia berdoa, berdoa sambil mengangkat tangan. Doa mana? Doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu riwayat yang jelas. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca doa. Nih. Dalam kitab perisai ada tak? Ada. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar ambil kitab perisai Muslim. Ada bacaan-bacaan yang diajar setelah kita dengar azan. Bacalah. Maka hendaklah kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalat sampai ke akhirnya. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan bagi seruan yang sempurna ini, yakni Tuhan bagi seruan azan yang sempurna ini, dan Tuhan bagi sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah wal wasilah wal fadilah, dan keutamaan,
wa ba'asu maqaman mahmudan, dan bangkitlah baginda serta kurniakanlah padanya maqam yang terpuji, yang allazi wa'ata, yang Allah janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar, siapa dia baca doa ni, tanda ni pelajar doa ni, setakat tu yang kita baca, setakat tu. Ada lagi tambahan innaka la tukhliful mi'ad, itu tambah lain, tapi doa yang betul-betul yang sahih setakat ni cukup dah. Allazi wa'ata. Kata Nabi SAW dalam hadis yang Muslim tadi, Nabi kata apa? Faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Siapa dia minta dengan Allah Ta'ala untuk aku kuasa syafaat, maka orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Jadi para pelajar sekalian, kita nak ke tak nak syafaat Nabi? Nak. Waktu azan jawab ke tidak? Selepas azan selawat ke tidak? Selepas selawat baca doa ke tidak? InsyaAllah Nabi kata halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Orang ini berhak menerima syafaat kepada hari kiamat. Oi, saya nak syafaat. Orang azan kita duk bual-bual, lepas azan buat tak reti. Berhak tak berhak? Rugi. Walaupun tidak berdosa, tapi rugi, panggil makruh tak jawab. Jangan tak jawab. Kita rugi besar kalau tak jawab. Setakat tu jelas dah. Selesai sama kita. Baik, kita pergi sikit lagi. Dan yang dikatakan al-wasilah. Apa dia maksud? Kita doa pada Nabi tadi, kan? Al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Ialah darjat yang tertinggi dalam syurga. Wal fadilah, kelebihan. Wa ba'asu maqaman mahmuda. Maqam yang terpuji itu ialah syafaat pada fi faslil qada, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan masalah umat pada hari kiamat. Jadi kalau kita selalu baca doa ni, sentiasa berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Nabi kata halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat Nabi pada hari kiamat. Maka kita kena berdoa Allahumma, doa sentiasalah setiap kali azan, jawab selawat, doa alhamdulillah. Habis doa tu kita doa untuk kita pula. Baiklah. Ni jarang kita sebut ni. Dalam perisai tak ada tak? Dan disunatkan berdoa selepas azan maghrib. Lepas azan maghrib kita baca doa ni. Allahumma apa ni? Allahumma hadza iqbalu lailika. Tak baringlah. Wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Wahai Tuhan kami, ini kedatangan malam mari dan berundurnya siang hari. Malam hari, siang dah pergi. Dan ini adalah suara seruan dari Allah, seruan pemanggil yang diarahkan oleh Allah. Siapa dia? Muazzin. Yang ini suara azan dikatakan suara daripada Allah, makna arahan daripada Allah. Arahan daripada Allah. Maka ampunlah hamba. Tulis. Pelajar-pelajar tulis. Hadis ini, hadis doa ni diriwayat oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Khulasah, dia kata hadisun dhaif. Hadis itu dhaif. Manakala kita baca berhenti setakat doa untuk Nabi yang sahih, cukup. Tapi kalau sekali-sekala nak baca doa ni, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, hadis dhaif itu boleh kita amalkan, tapi jangan katalah ini sunnah yang sabit. Lah. Nak kata ini sunnah, kita kata ada riwayat. Pelajar-pelajar kena kata ada riwayat. Elok kita baca selepas azan maghrib ini, kan?
Dan ada juga tambahan daripada penterjemah, dan juga selepas subuh, cuma kena tukar lah. Ini malam lepas subuh, azan subuh, ini siang sudah datang, malam sudah pergi. Ini kita kena tukar macam tu. Kalau tidak, orang panggil tak berpijak di bumi nyata lah kita. Pergi baca hak subuh, ya Allah, malam sudah datang, siang sudah berlalu. Macam mana pula awak ni? Sekarang ni subuh. Ini kena hati-hati. Tulis, tengok kita. Dan disunatkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum iqamat, mengikut apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Al-Wasit, dan Syekh kami Ibnu Ziyad berpegang kepadanya. Jadi ada orang ni nak qamat, dia selawat dulu, dia pegang hadis ni. Benarkah itu daripada kata-kata Nawawi? Pelajar-pelajar nanti tulis. Anda dah rojok kitab, alhamdulillah kita sudah rojok dan mendapat maklumat yang jelas bahawa tidak sahih pendapat itu. Tulis itu. Tulis. Kata Syekh Ali Syubromalisi daripada ulama fuqaha Syafi'iyah, dalam hasyiah dia kepada Nihayatul Muhtaj, dia kata ada orang kata, ni Malibari kata, nisbah sunat selawat sebelum qamat itu kepada Imam Nawawi, dia kata ramai ulama menafikan nisbah ini kepada Nawawi, wa annahu sabq qalam, ini salah tulis. Penulis itu salah tulis dalam Syarah Al-Wasit, was sahih ba'dal iqamah wa laysa qabla al-iqamah. Tulis. Pendapat yang sahih daripada Imam Nawawi ialah sunat berselawat selepas iqamah, bukan sebelum qamat. Dengar ni para pelajar yang bakal jadi muazzin, tulis itu. Jangan selawat sebelum iqamat. Ambil satu kaedah. Apa kaedah kata? Tidak ada sebarang bacaan sebelum azan dan juga sebelum iqamat. Masuk waktu azan. Kalau nak baca bismillah ambil berkat, pelan-pelan je bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ini dalam kitab siapa? Dalam kitab Ali Syubromalisi. Dia kata mungkin ada orang ambil dalil. Dia kata bila ni sebelum daripada qamat, dia pergi jumpa Nabi dulu. Bila dia kata assalamualaikum ayuhan nabi, as-salah, maknanya bila dia pergi tempat Nabi, biasa Nabi ni kalau lepas azan subuh dia tidur rehat. Jadi bila pergi sebelum qamat, Rasulullah assalamualaikum Rasulullah, salat, mana dia minta izin. Maknanya bukannya dia pergi selawat waktu nak qamat, dia pergi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi hidup. Itu pun hadis ni dhaif dan tidak sahih. Ada kata mungkar hadis ni. Mana kalau sahih aja macam tu. Wa qad ankara al-muhaqqiquna min asy-Syafi'iyah. Seorang lagi ulama Syafi'i. Saya terpaksa panjangkan di sini sebab dalam kitab ni nisbah pada Imam Nawawi. Su'ila Ibnu Hajar Al-Haytami. Ditanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, jilid pertama, muka surat 129, hal nassa ahadun ala istibab salat, adakah nas sunat kita berselawat sebelum iqamat? Ada. Ibnu Hajar kata lam ara, aku tak jumpa lagi ulama-ulama yang mengatakan salat, selawat dan salam di awal iqamah. Yang adanya selepas azan dan selepas iqamah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita, harapnya para pelajar, para asatizah yang mengajar kita ni supaya murajaah balik apa yang disebut oleh para ulama dalam isu ini. Tulis pelajar, jangan tak tulis. Dan kata Syekh Al-Kabirul Bakri, dia kata sunat. Jadi kita dah ketepikan dengan Syubromalisinya,
Dengan Ibnu Hajarnya kita kata tidak ada. Dan tidak disunatkan. Tidak disunatkan membaca Muhammad Rasulullah selepas keduanya. Bila? La ilaha illallah. Ada tak muazzin kata Muhammadur Rasulullah? Ada? La. Berhenti setakat tu je. Setakat la ilaha illallah, habislah azan. Jangan tambah. Apa salahnya aku nak cinta Nabi nak tambah? Jangan. Lafaz azan itu tauqif. Nabi yang ajar, Nabi yang ikrarkan, tak boleh kita pandai-pandai buat tambah sendiri. Ar-Ruyani berkata dalam kitab Al-Bahr, Bahrul Muzhab, nama kitab Ar-Ruyani, besar kitab ni. Disunatkan membaca antara azan iqamah ayat kursi. Disunatkan membaca antara azan dan iqamah itu ayat kursi. Sunat pula. Banyak kita malam ni cerita-cerita yang ditambah, maka kita terpaksa kena bincanglah, kan. Berdasarkan hadis anna man qara'a zalika bainal azan lam yuktab alaihi ma bainas salataini. Sesungguhnya siapa yang baca ayat kursi antara azan dan iqamah, tidak tertulis dosanya yang terjadi antara dua sembahyang itu. Tulis hadis ni pun tak tahu, tidak jelas. Tidak ada asal tulis itu. Itu di hadis tidak sahih man qara'a azan. Qala Ruyani itu. Dia kata li khabarin, karena ada khabar, tapi dia tak bawa riwayat. Muhakkik dia kata pun tidak ada. Tulis hadis ni, khabar ini tidak sahih. Ada dah. Kita nak baca ayat kursi bila? Selepas solat. Hadis baca ayat kursi selepas solat itu warid. Karena itu saya masukkan hadis ini dalam zikir lepas solat. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Jelas. Yang ni tak sahih tu dia, tanda tidak sahih. Far'un, cawangan. Ini ada dalam matan dia ada, setakat yang ada. Al-Imam Al-Bulqini memfatwakan berkenaan dengan seorang yang selesai berwudu bertepatan dengan selesai muazzin melakukan azan. Dengar ni. Orang duk azan, kita dah ambil wudu. Orang duk azan, kita ambil wudu. Wadah? Kita sudah wudu, azan pun sudah, la ilaha illallah. Sekarang ni kita nak baca doa selepas wudu ke nak jawab azan? Nak doa lepas azan? Tengok kitab. Al-Bulqini memfatwakan berkenaan dengan seorang yang selesai berwudu bertepatan dengan selesai muazzin melakukan azan. Kita nak ambil mana? Nak wudu ke, nak jawab wudu ke nak jawab azan? Menarik ke tu? Bahawa hendaklah ia melakukan zikir wudu. Jawab dah. Tulis pelajar. Mana kita sudah ambil wudu basuh kaki, la ilaha illallah, kita pun doa wudu dulu. Kerana zikir wudu itu ialah bagi ibadat yang baru ia selesai daripadanya. Kemudian ia menunaikan zikir bagi azan. Kita wudu dulu, lepas tu baru kita zikir, doa azan. Kata beliau, Bulqini kata, dan baik ia mengucapkan dua syahadah bagi wudu dahulu. Kemudian ia mendoakan dengan doa azan, kerana doa azan itu berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mendoakan bagi dirinya. Macam mana cara? Yakni hendaklah dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian doa azan. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah tu. Kerana doa azan itu berhubung dengan Nabi, kemudian selepas pada asyhadu tu kita selawat, kemudian bagi doa azan. Kerana doa azan itu berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu hendaklah didahulukan daripada doa yang berhubung dengan diri sendiri.
Kemudian baru doa bagi dirinya sendiri, yakni selepas wudu itu, iaitu Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah hamba dari mereka yang bertaubat dan mereka yang membersihkan diri, serta jadikan hamba dari hamba-hamba Tuhan daripada hamba-Mu yang saleh. Mana kita apa mula-mula? Macam nak jamak ni. Mula-mula kita kata apa? Doa lepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai ke inna khalatul ayat sampai ke akhir doa azan wa'atah. Kita apa ya? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh tak? Boleh ke pandai nak jamak tu antara dua doa? Allahu Akbar. Dan dalam Syanwani, tulislah pelajar-pelajar. Ini ada benda ni, hak ni bila ada kurungan jelas tidak ada dalam kitab asal. Ini boleh. Yang tadi kita salah tengok tajuk dia ni. Minta maaf lah. Tak apa, kita tarik balik. Ayat ni tidak ada dalam kitab asal tapi ada dalam syarah. Dia kata apa? Dan dalam Syanwani dinaskan olehnya, bila seorang itu mendengar muazzin berkata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pun berkata marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah. Kemudian dia pun cium ni mengucuk dua ibu tangannya dan diletak pada dua matanya. Apa kelebihan dia? Maka ia tidak akan buta dan tidak akan terkena penyakit mata selama-lamanya. Tulis itu. Ini adalah maklumat riwayat yang palsu, tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, tulis. Nanti tak tulis ke pakat buat pula. Esok begini duk tiup lah. Tidak ada dalam sunnah Nabi. Tidak sabit, boleh. Tidak sabit dari sunnah dan tidak perlu dibuat. Sendak dia punya jaminan itu sakit mata. Kalau tidak kedai cermin mata tutup ah. Satu lagi nukilan. Dan Abu Muhammad bin Sabah menyebut dalam Syifa' As-Sudur bahawa siapa yang berdoa selepas muazzin, selepas daripada azannya la ilaha illallah wa la syarikalah kullu syai'in halikun illa wajhah Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhihi syahadah sampai ke akhirnya, maka Allah akan memasuknya ke dalam syurga dengan tiada hisab dan Allah yang Maha mengetahui. Tulis. Ini riwayat ini pun juga tidak sabit. Kalau sandarkan Nabi palsu. Tulis. Riwayat ini tidak sabit dan tidak sahih dan tidak sabit daripada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis cukuplah dengan hak kita baca yang Nabi baca tu. Memadailah tu. Jadi tak payah tambah-tambah banyak-banyak. Kalau kita tambah sana sini, maka kita telah menambahkan banyak perkara yang tidak sabit. Yang sabit sudah ada, tak nak buat. Sebab itu tidak ada dalam kitab kita perisai Muslim, tak masuk doa-doa ni. Kita akan masuk ini yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah pelajar. Alhamdulillah. Baik. Kalau tanda pelajar-pelajar tamatlah kita perbincangan tentang azan. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan dalam siri akan datang. Faslun fi salatin nafli. Fasal tentang sembahyang sunat. Insya-Allah habis dah azan. Dalam siri yang akan datang kita akan belajar solat sunat. Solat sunat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.